Assalamualaikum, nama saya Nurul Adiana Farah binti Ramli. Di sini saya akan membincangkan iaitu tajuk Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Awang akan membincangkan tentang Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550. Akta Pendidikan 1996 Akta 550 diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah diluluskan oleh Parlimen pada 15 Julai tahun 1996 dan diwatawarkan pada 1 Ogos 1996. Selain itu, Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan pada 31 Disember tahun 1997. Akta 550 digubal bagi menggantikan Akta Pelajaran tahun 1961 dan juga Akta 550 dibahagikan kepada 16 bahagian dengan 156 seksyen. Selain itu, setiap tadika yang hendak ditubuhkan mesti mematuhi segala akta yang telah ditetapkan dan sekiranya melanggar segala peraturan akan didakwa di mahkamah serta akan dikenakan hukuman dan denda. Objektif Akta Pendidikan 1996 Akta Pendidikan pindaan pada tahun 2002 serta mestilah mengikuti segala peraturan-peraturan yang berkaitan. Objektif kandungan Akta Pendidikan ini amatlah penting dan tidak boleh melanggar segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Justru terdapat juga beberapa objektif yang lain, antaranya ialah menyatakan implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap pengurusan sekolah. Terdapat beberapa implikasi yang boleh dinyatakan seperti perubahan pada kurikulum sekolah adalah perlu sejajar dengan perubahan-perubahan tenaga manusia. Justru itu, kurikulum baru sekolah rendah KBSR dan kurikulum baru sekolah menengah diperkenalkan di dalam sistem pendidikan Malaysia. Kurikulum perlu bersifat futuristik di mana keperluan masa kini dan masa hadapan dapat diperoleh sistem pendidikan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan Tuhan. Objektif Akta Pendidikan 1996 Akta 550 ialah menyatakan kepentingan Akta Pendidikan 1996 sebagai alat untuk membantu pembuatan keputusan. Objektif Akta Pendidikan 1996 Akta 550 ialah menyatakan kepentingan Akta Pendidikan 1996 sebagai alat untuk membantu pembuatan keputusan. Objektif Akta Pendidikan ini adalah yang pertama untuk meneliti dan membincangkan kandungan Akta Pendidikan 1996 Akta 550 iaitu Akta Pendidikan pindaan pada tahun 2002 serta mestilah mengikuti segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya. Implikasi yang seterusnya ialah perubahan pada sistem pendidikan yang bermaksud reformasi pendidikan melibatkan kajian semula serta melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem pendidikan. Ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkat lagi kemampuan sistem pendidikan untuk memenuhi keperluan semasa. Sistem pendidikan yang berwibawa mestilah bersifat dinamis, ia perlu mengalami reformasi. Umum mengetahui bahawa Akta Pendidikan 1996 Akta 550 ini terdapat beberapa tujuannya. Antaranya ialah bertujuan untuk melindungi hak murid, pengusaha dan menjamin kualiti perkhidmatan kanak-kanak. Seterusnya ialah memperkenalkan skop pendidikan dari prasekolah sehinggalah tahap pendidikan yang tinggi mahupun kerajaan atau swasta. Sebagai contoh, skop pendidikan ini tidak akan berhenti dari mereka kanak-kanak mahupun sudah meningkat dewasa. Namun, dengan memperkenalkan skop pendidikan dari prasekolah, ia akan membantu
kanak-kanak tersebut untuk lebih memahami proses pembelajaran dan proses pengajaran. Seterusnya ialah memperkenalkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Hal ini demikian kerana bahasa kebangsaan adalah bahasa yang sering digunakan pada zaman dahulu sehinggalah pada zaman sekarang. Selain itu, bahasa kebangsaan juga adalah lambang keunggulan yang mesti diperkukuhkan dan mesti diteruskan. Kepentingan atau pendidikan 1996 asal pembangunan negara dari segi material emosi dan jasmani serta intelektual individu adalah sesuai pada waktu itu. Seterusnya, ilmu dan pendidikan sebagai penentu utama arah tujuan negara dan bahawasanya tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu kemahiran dan nilai-nilai murni yang diperlukan. Selain itu, memperkembang potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara dalam Akta Pendidikan 1996, ia memperkenalkan peruntukan perundangan baru untuk menangani cabaran-cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi kehendak atau hasrat wawasan 2020. Serta mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial dan kekuatan rohani, moral dan etika ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu, bekerjasama, demokratik, liberal dan dinamik. Antara fungsi Akta Pendidikan 1996 Akta 550 ialah memelihara hak kepentingan awam adalah hak pendidikan 1996 telah menggariskan dasar pendidikan kebangsaan adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang dipanggil FPK. Dasar ini telah dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dari segi kurikulum dan juga kebangsaan serta peperiksaan yang sama. Pendidikan yang diberikan adalah pelbagai komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara serta dapat memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip rukun negara. Seterusnya ialah pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti adalah lebih sistematik dan pelajar juga dapat memupuk nilai-nilai murni dan perpaduan kaum antara pelajar Melayu, Cina, India walaupun daripada pelbagai bangsa, agama, budaya yang berbeza. Mereka dapat menyesuaikan diri dan bekerjasama antara satu sama lain. Selain itu, memelihara hak dan pembangunan individu adalah sistem pendidikan Malaysia mengetahui banyak perubahan berlaku selepas mencapai kemerdekaan, terutamanya di sekitar tahun 1986. Dasar pendidikan amat menitik beratkan kurikulum di peringkat sekolah rendah iaitu KBSR mula dilaksanakan di semua sekolah negara melalui tahun 1983 yang menekankan
penguasaan terhadap kemahiran. Asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Selain itu, sekolah menengah teknik dan vokasional juga ditubuhkan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan jawatan. Cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 adalah dalam pengebalan sesuatu akta sudah pastilah akan ada cabaran-cabarannya. Antara cabaran-cabaran yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1996 ialah penggunaan bahasa kebangsaan secara menyeluruh. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa kebangsaan atas peranan bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa pemersatu. Selaras dengan dasar pendidikan wajib di peringkat sekolah rendah, semua kanak-kanak yang sudah mencapai umur 7 tahun perlu dihantar ke sekolah rendah oleh ibu bapa masing-masing. Langkah ini juga akan diambil oleh pihak kerajaan. Sistem pendidikan di negara ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah buta huruf dalam kalangan rakyat. Justru itu, kerajaan telah melakukan pelbagai perubahan dalam sistem pendidikan di negara kita dengan harapan dapat melahirkan rakyat yang celik huruf. Kerajaan juga telah membelanjakan berjuta-juta ringgit bagi memberi keselesaan dan juga kesenangan kepada semua rakyat. Selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan sebagai landasan utama pendidikan di Malaysia. Antara rumusan daripada Akta 1996 ini, Akta 550 menyatakan bahawa kemajuan sesebuah negara bergantung kepada sistem pendidikan selain daripada kestabilan politik, ekonomi dan juga kebudayaan. Malah, ia melibatkan sistem nilai masyarakat. Tanpa sistem pendidikan yang sempurna dan juga mantap, akan terhasillah bentuk pendidikan yang berbagai corak serta tidak sempurna dari segi sifatnya. Selain itu, terdapat juga beberapa implikasi daripada itu. Negara akan mengalami pelbagai masalah, termasuklah dari segi masalah perpaduan dan juga pembangunan. Oleh sebab itu, dengan wujudnya Akta Pendidikan 1996 ini, Akta 550 merupakan perpaduan untuk negara dalam menyatukan kepelbagaian dari segi bentuk dan juga coraknya. Akhir sekali ialah ilmu dan pendidikan adalah sebagai penentu utama arah tujuan negara untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu yang diperlukan dalam dunia yang berdaya sains, dan pendidikan juga mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi mencapai taraf negara yang maju, dan ia meliputi dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial dan juga kekuatan rohani serta moral dan etika ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu dan saling bekerjasama antara satu sama lain.